سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripada Allah kita berada pada pagi yang barakah ini untuk meneruskan lagi bacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka yang ke-544 pada bab Rabi' fi dzikri salati alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-bab rabi'u fi dhikri salati alaihi wa taslimi wa fardhi dhalika wa fadilatihi. Bab keempat pada menyebut selawat ke atas baginda Nabi dan salam serta kefarduan perkara tersebut dan kelebihannya. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas baginda dan memberilah salam dengan sesungguhnya. Qala Ibn Abbas ma'nahu inna Allah wa malaikatahu yubarikuna 'alan nabi. Maknanya Allah berselawat, yakni Allah dan malaikat memberkati ke atas Rasulullah. Wa qila inna Allah yatarahhamu 'alan nabi wa malaikatahu yad'una lahu. Sebahagian mengatakan makna selawat Allah itu Allah merahmati ke atas baginda Nabi, wa malaikatahu yad'una lahu, dan para malaikat berdoa pada Nabi. Qala Mubarrad wa aslu salati at-tarahhum. Kata Al-Mubarrad, ini ahli lughah yang terkenal, asal as-salah itu makna tarahhum, iaitu rahmat, memberi kerahmatan. Fahiya minallahi rahmah, maka selawat nisbah bagi Allah iaitu rahmat. Wa minal malaikati riqqatun wastida'a'un lirrahmati minallah, dan selawat daripada malaikat itu riqqah. Riqqah ni maknanya kelembutan, satu tuntutan ataupun permintaan. Istida'a, permintaan rahmah, meminta rahmat daripada Allah kepada orang yang dia selawat ke atasnya. Seakan bila malaikat selawat, malaikat minta daripada Allah supaya Allah memberi rasa, memberi rahmat dan berlembut terhadap orang yang didoakan itu. Wa qad warada fil hadithi sifatu salatil malaikati ala man jalasa wa yantadhiru salah. Telah datang dalam hadis sifat selawat malaikat ke atas orang yang duduk menunggu sembahyang. Dalam hadis itu sebut Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, hadza du'a'un. Dalam itu malaikat berselawat kepada orang yang duduk menunggu antara satu sembahyang kepada sembahyang lain, duduk tunggu sembahyang. Apa dia? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Wa qala Bakru al-Kushairi as-salatu minallahi ta'ala liman duna Nabi SAW rahmah. Selawat daripada Allah liman duna Nabi, kepada yang selain, kepada selain Rasulullah SAW, itu dengan makna Allah memberi kerahmatan. Walin Nabi, selawat nisbah Allah selawat pada Nabi ialah tasyrifun wa ziyadatu takrimati. Itu satu kemuliaan dan penambahan kurniaan, penambahan kemuliaan kepada Nabi SAW. Wa qala Abu al-Aliyah salatullahi tana'uhu alaihi indal malaikati wa salatul malaikati ad-du'a. Selawat Allah dengan makna pujian Allah di sisi malaikat, dan selawat malaikat dengan makna doa. Qala al-Qadhi Abu al-Fadli wa qad farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ta'limi salati alaihi. Kata dia bahawa Nabi SAW telah membezakan pada menerangkan dalam hadis, menerangkan cara selawat itu
baina lafzis salati wa lafzil barakah, antara lafaz selawat dan lafaz barakah. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Dalam doa Nabi atau dalam hadis yang Nabi SAW ajar bagaimana lafaz selawat, itu selawat Ibrahimiyah tu. Nabi bezakan antara as-salah dan juga al-barakah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Fadalla ala annahuma bima'nayain. Itu menunjukkan bahawa kedua-dua itu makna berbeza. Selawat dengan berkat dengan makna yang berbeza. Wa amma taslimul ladzi amara Allah Ta'ala bihi ibadahu. Adapun salam yang Allah Ta'ala suruh akan hamba-Nya. Wasallimu. Situ. Tasalam tu macam mana? Qala al-Qadhi Abu Bakr bin Bukair, nazalat hadhihi al-ayatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara Allahu ashabahu an yusallimu alaihi. Allah Ta'ala suruh para sahabat Nabi memberi salam ke atas baginda. Wa kadzalika man ba'dahum. Demikianlah orang yang selepas sahabat. Umiru an yusallimu ala Nabi. Mereka disuruh memberi salam ke atas Nabi inda hudurihim qabrah. Ketika Nabi wafat, di mana memberi salam? Ketika hadir di kubur baginda. Bukan itu saja, wa inda dzikrihi, dan ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'na salami alaihi thalathatu wujuh. Dan pada menyebut tentang makna salam ini ada thalathatu wujuh. Ada 3 wajah, ada 3 pengertian. Ahaduha, salah satu daripada 3 itu, as-salamatu laka wa ma'ak. Keselamatan kepada engkau dan orang yang bersama engkau. Wa yakunu salamu masdaran kal-ladzat, al-ladzat wal-ladzadah. Maka jadilah salam itu masdar kepada al-ladzat dengan al-ladzadah. As-salam, as-salamah. Masdar ladzat atas salam atas wazan ladzat. Salamah atas wazan ladzadah. Jadi makna samalah. Sebab tu dikata as-salam dengan makna as-salamah, keselamatan. Yang kedua, al-thani, assalamu ala hifdzika wa ri'ayatika mutawallin lahu. Salam dengan ala hifdzika, atas penjagaan engkau, ri'ayatika, Allah menjaga, Allah memelihara kau, itu mutawallin lahu, itu diserahkan dan diuruskan oleh Allah. Jadi Allah yang menjaga Nabi dengan maksud selamat. Allah menyelamatkan Nabi, menjaga Nabi. Wa kafilun, Allah menjamin Nabi. Wa kadzahuna, dan demikianlah. Satu, wa yakunu huna, maka di sini dengan makna ini as-salam ismullah lah. Allahumma anta as-salam, engkaulah as-salam. Salam salah satu daripada nama Allah. Dengan makna Allah menjaga Nabi, memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, annas-salama bimakna al-musalamah lahu wal-inqiyad. Yang ketiga, salam dengan makna musalamah. Musalamah ni penyerahan diri, inqiyad, tunduk dan kepatuhan. Kama qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhan, tidak berimanlah mereka, orang beriman itu, sehingga mereka menyerahkan, menghakimkan kamu, menyerahkan hukuman kepada kamu, fima syajara bainahum, tentang perkara yang mereka berselisih padanya. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah kamu jatuhkan hukuman, jatuhkan ketentuan, mereka tidak dapati dalam diri mereka haraja, rasa susah dan rasa payah untuk terima. Mimma qadaita, daripada apa yang engkau hukumkan, wa yusallimu taslima, dan mereka serah sepenuh-penuh serah. Makna para sahabat bila Nabi menentukan satu perkara, satu hukum, mereka terima sepenuh hati. Jadi taslim dengan makna musalamah wal inqiyad. Thumma qala faslun fi hukmi salati ala nabi. Ini fasal pada menyatakan hukum selawat ke atas Nabi. Ini benda yang kita biasa dengar lah dan biasa diulang dalam kuliah-kuliah. Wa'lam anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun ala al-jumlah. Ketahui oleh kamu bahawa selawat ke atas baginda Nabi itu satu kefarduan dan kewajipan secara umumnya. Ala al-jumlah, ghairu muhaddadin biwaqt, yang tidak ditentukan dengan apa-apa waktu. Li amrillahi ta'ala bisalati alaihi, kerana Allah Ta'ala menyuruh selawat ke atas baginda. Wa hamalal a'immatu wal ulama'u lahu ala al-wujub, dan menanggung oleh para imam dan para ulama suruhan ini atas makna wajib. Wa ajma'u alaih, dan mereka ijma' atasnya.
dengan makna wajib, dan mereka ijma' atas kewajipan tu. Cuma di tempat mana berlaku kewajipan itu khilaf antara mazhab. Sebagaimana dia akan sebut nanti kot. Dalam kita wajib dalam sembahyang. Di sisi mazhab Maliki wajib sepanjang umur sekali. Wa haka Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala anna mahmal ayah, makna atau pengertian tanggungan ayat dengan maksud pengertian ayat indahu di sisi beliau ala nadbi. Jadi sallu fi'il amal wal aslu fil amri lil wujub. Tapi jika ada sarifun, ada yang memalingkan daripada makna wajib pada makna lain, maka ditanggung makna lain. Jadi di sini ulama khilaf, adakah sallu ini fi'il amal menunjukkan wajib ataupun sunat? Di sisi Ibnu Jarir At-Tabari, dia memberi makna an-nadbi, sunat. Ini dinukilkan oleh Qadhi Iyad kita lah. Wadda'a fihi al-ijma', dan Ibnu Jarir At-Tabari mendakwa bahawa berlaku ijma' mengatakan perkara itu sunat. Wala'allahu fima zada ala marrah. Jadi takwilan supaya kena dengan mazhab Maliki, yang mana puan kita ini bermazhab Maliki. Maka kata beliau, boleh jadilah pandangan ini pada perkara yang lebih daripada sekali. Sekali itu wajib. Jadi dia nak masukkan ataupun dia nak selaraskan dengan pandangan mazhab Maliki, maka ditakwillah kalam Ibnu Jarir Tabari yang mengatakan sunat tu yang lebih pada sekali. Kalau sekali itu wajib. Wal wajibu minhu, dan yang wajib daripadanya alladhi yasqutu bihil haraju, yang menggugurkan dosa, wa ma'thamu tarkil fardhi, dan dosa meninggalkan kefarduan marrah, itu wajib. Wajibnya sekali. Kasyahadati lahu bin nubuwah, seperti penyaksian kepada Nabi dengan kenabian itu. Wa ma ada zalika, dan selain daripada itu mandubun mugharrabun fi, itu perkara sunat yang digalakkan. Min sunanil Islam wa syiari ahlihi, daripada sunnah-sunnah dalam Islam dan syiar ahli Islam. Qala al-Qadhi Abu al-Hasan ibn Qassar al-mashhur an ashabina anna dhalika wajibun fil jumlati 'ala al-insan. Kata Ibnu Qassar, pandangan yang masyhur di sisi mazhab kami, ini dua ulama Malikiyah ni, bahawa selawat itu wajib secara umum ke atas manusia. Wa fardun alaihi an ya'tiya biha marratan, dan jadi kefarduan dan kemestian kewajipan mendatangkan dengan selawat sekali min dahrihi, dalam seumur hidupnya, ma'al qudrati ala zalik, dalam keadaan dia mampu sebutlah. Kalau orang mampu sebut selawat, paling kurang sepanjang umur kena sebut sekali, kerana nak menyahut arahan dan juga kewajipan yang datang dalam ayat sallu alaihi. Mana tadi? Wa qala Qadhi Abu Bakr bin Bukair iftaradallahu ala khalqihi, Allah mewajibkan ke atas makhluknya, an yusallu ala nabiyhi, bahawa mereka berselawat ke atas Nabi, wa yusallimu taslima, dan memberi salam kepada baginda akan sebagai salam sesungguh-sungguhnya. Walam yaj'al dzalika li waqtin ma'lum, dan Tuhan tidak jadikan perkara itu pada waktu yang tertentu. Fal wajibu an yukthiral mar'u minha, maka yang wajibnya seorang itu memperbanyakkan selawat, wala yaghfulu anha, dan jangan dilalai daripada selawat. Qala Qadhi Abu Muhammad Ibnu Nasr, as-salatu ala nabiyyi wajibatun fil jumlah, selawat ke atas Nabi ini wajib secara umum, wajib. Bila dan tempat itu khilaf. Qala al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id, dhahaba Malikun wa ashabuhu wa ghairuhu min ahli al-ilmi anna as-salata ala nabi fardun bil jumlah. Telah berpandangan Imam Malik dan pengikut Imam Malik dan selain daripada mereka di kalangan ulama bahawa selawat ke atas Nabi itu fardu dan wajib secara umum. Fardun bil jumlati bi'aqdil iman. Bi'aqdil lah, bukan. Bi'aqdil iman, dengan berlakunya keimanan, maknanya setelah beriman lah. Keimanan maknanya seorang itu beriman, maka orang itu wajib paling kurang sekali. Ada nuskah berbeza ke? Itu ba'dal iman. Ba'dal iman ke bi'aqdil iman? Boleh Muaz nuskah sama dengan Ana. Tolong tengok Muaz, kalau dalam FB
ada nuskah berbeza. Ba'dal iman maknanya selepas beriman, paling kurang sekali lah. Ya. Kalau bi'aqdil iman maknanya dengan berlakunya akad iman dengan masuk Islam tu paling kurang maknanya sama je lah. Mafdahuma wahid. La tata'ayyanu fihi salatu, dan tidak tertentu padanya sembahyang. Secara umum gitu. Ada tentu dalam sembahyang dan seumpamanya. Wa anna man shalla alaihi marratan wahidah, dan orang yang selawat ke atas Nabi sekali fi umurihi, dalam umurnya, saqatal fardu anhu, maka gugurlah kefarduan daripadanya. Wa qala ashabu Syafi'iyah, ni dia bawa datang pandangan mazhab Syafi'i pula. Al fardu minha, yang fardu daripada selawat itu, allazi amara Allah Ta'ala bihi, Allah Ta'ala suruh dengannya. Wa rasuluhu alaihi, dan Rasulullah suruh ya, alaihi salam, yang Allah dan Rasul suruh, huwa fis salat, iaitu selawat dalam sembahyang. Itu di sisi mazhab kita Syafi'i. Wa qalu, kata ashabu Syafi'i, wa amma fi ghairiha, adapun pada selain sembahyang, fala khilafa annaha ghairu wajibah, maka tidak ada khilaf bahawa selawat itu selain daripada sembahyang tak wajib hukum. Wa amma fi salah, adapun dalam sembahyang, fahakal imamah Abu Ja'far, maka menghikayatkan oleh dua imam yang besar, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari wa Tahawi wa ghairuhuma, Imam Tahawi wa ghairuhuma, dan selain daripada mereka berdua, ijma'a jami'il mutaqaddimin, kesepakatan sekalian ulama-ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin min ulama'il ummah, daripada ulama ummah ini, ala anna salata ala Nabi SAW fit tasyahudi ghairu wajibah, bahawa selawat ke selawat ke atas Nabi dalam tasyahud itu tidak wajib. Jadi sekarang ni isu berlaku apabila Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Imam At-Tahawi, dia katakan dalam masalah selawat dalam tasyahud ni wajib ke tidak, dia kata berlaku ijma' mengatakan tidak wajib selawat ke atas Nabi dalam tasyahud. Jadi tuan kitab kita sekarang ni dinukilkan sebab apa? Sebab nak menolaklah pada pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib. Sebab tu dia kata wasyadda Syafi'iyyu fi dhalik, dan telah syas bersendirianlah Imam Syafi'i dalam demikian itu. Mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i mengatakan dalam tasyahud, yakni tasyahud akhir lah, hukumnya wajib. Faqala, kata Imam Syafi'i, man lam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di tasyahudil akhiri wa qabla salami fa salatuhu batilatun fasidah. Siapa yang tak selawat atas Nabi selepas tasyahud akhir dan sebelum salam, sembahyang dia batil dan wasaq. Wa in shalla alaihi qabla dhalika lam tujzihu. Kalau dia selawat sebelum itu bukan pada tempat dia, maka tidak memadai. Wala salafa lahu fi hadzal qawli wala sunnata yattabi'u, dan tidak ada salaf pada qaul ini yang diikuti dan tidak ada sunnah yang diikuti. Jadi pengarang kita yang suruh madhhabahu, dia dia kira apa? Dia menyokong mazhab Maliki lah, dan dia buat kritikan dan ulasan terhadap mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa selawat ke atas Nabi ini wajib pada tahiyat akhir. Jadi dinukilkan ijma' yang dibawa oleh Imam Tabari dan juga Tahawi. Dan dia kata tak pernah Imam Syafi'i buat ni, tak pernah dibuat oleh salaf, dan itu bukan sunnah yang diikuti. Dia tidak mengikut sunnah. Tapi dalam ta'liq dalam kitab ini, Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Al-Ahzab ayat berkaitan dengan wa yusallimu taslima ni, beliau berkata la ijma'a ala khilafihi. Ibnu Katsir, sebab Ibnu Katsir mazhab Syafi'i, dia kata tidak ada ijma' pun yang mengatakan, yang menyalahi mazhab Syafi'i. Sebab dakwaan Tabari dan juga At-Tahawi bahawa berlaku ijma' yang kata tak wajib. Tiba-tiba Imam Syafi'i kata wajib dalam tasyahud, dalam sembahyang. Jadi adakah ijma'? Imam Ibnu Katsir kata tak ada ijma' pun.
tidak berlaku ijma' yang menyalahi pandangan Syafi'i fi hadhihi masalah la qadiman wala hadithan, sama ada sebelum tu atau selepas. Jadi tidak berlaku ijma' lah. Maka dakwaan ijma' itu tidak tepat lah kita kata. Lagi pula kalau kita kira kan Imam Syafi'i salah seorang daripada a'immah al-mujtahidin. Kalaulah berlaku ijma' pada kurun tersebut, tiba-tiba Imam Syafi'i menyalahi ulama 4 yang lain muktabar ketika itulah, maka tidak dianggap ijma' lah. Sebab apa? Sebab belum disepakati ada seorang yang berbeza pandangan. Maka di mana ijma' berlaku ni? Di manakah ijma' berlaku? Jadi penukilan ijma' ni penting juga untuk kita tengok. Kadang-kadang biasa memang berlakulah dakwaan ijma' tu. Dakwaan ijma' ini ajma'ah, tapi kalau bila tengok balik mungkin sebahagian dakwaan ijma' tu sebenarnya tidak sampai tahap ijma', ataupun mungkin ijma' di kalangan ulama mazhab tersebut, ataupun beberapa kalangan mazhab yang dikata seakan-akan bila ramai tu seumpama ijma'. Tapi ijma' dengan makna ijma' usul, yang dengan maksud apabila seseorang tu menyalahi ijma', orang itu telah melakukan satu benda yang besar, satu kesalahan, itu sangat payahlah, kecuali benda-benda yang maklum minad-din bil darurah. Ala kulli hal, kita dah maklum bahawa di sini kerana pengarang kitab ni ialah masing-masing dia akan cenderung kepada mazhab masing-masing. Maka tidak tepatlah mengatakan bahawa pandangan mazhab Syafi'i itu syaz, dan bahawa berlaku ijma' yang mengatakan bahawa tidak wajib itu tidak wajib dalam sembahyang. Bahkan itu pandangan yang diterima, bahawa pandangan Imam Syafi'i ini salah satu pandangan muktabar. Apa dalilnya? Kita bawa lah sikit sebab kita mazhab Syafi'i kan. Maka Imam Syafi'i kata bila Allah Ta'ala menyuruh wasallu alaihi, maka disuruh datang suruhan selawat dan salam dengan fi'il amr. Yang mana kita maklum wal amru lil wujub. Al-amru pada suruhan asal memberi makna wajib. Bila memberi makna wajib, maka di manakah letak kewajipan sembahyang? Dia tak tahu lah. Kita tak nafikan, ada sebahagian mengatakan al-amru lin nadbi itu, tapi dengan asal al-amru lil wujub, maka di mana tempat yang selayaknya kita nak kata selawat itu wajib? Kat mana? Yang mana setiap orang buat? Setiap orang buat. Kalau nak kata khutbah tok khatib khutbah. Tapi bila sembahyang, setiap orang akan sembahyang. Lagi mana dia ada taklif, setiap orang akan sembahyang. Maka dalam sembahyang tu tempat mana yang datang warid bacaan-bacaan dalam sembahyang yang ada selawat? Nampak? Jadi tempatnya di tasyahud. Tasyahud awal itu sunat. Maka tempatnya di tasyahud. Maka Imam Syafi'i berijtihad letak kewajipan selawat, dan selawat itu ialah pada apa? Pada tasyahud akhir dalam sembahyang. Jadi wajah tu kuat juga. Wa qad balagha fi inkari hadhihi al-mas'alah alaihi, dan sungguhnya telah bersungguh-sungguh pada mengingkari masalah ini ke atas Imam Syafi'i, di mukhalafatihi fiha man taqaddamahu, kerana menyalahi Imam Syafi'i pada masalah ini orang yang terdahulu, jama'atun, sekumpulan ulama mengkritik dan juga mengingkari pandangan Syafi'i ini. Jadi kalaulah kita anggap katakan dah berlaku kalam sebelum ini, sahabat ke ataupun kalau sorehlah andai kata salamna jadalan, kita terima secara untuk sebagai for sake of argument dah setuju untuk berhujah, maka al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Kalau Imam Syafi'i ijtihad pun, maka ijtihad Imam Syafi'i tidak membatalkan ijtihad. Nampak tak? Dah ulama lain ijtihad. Hak ni yang sesuai kata hum rijal wa nahnu rijal. Di sisi mazhab Syafi'i pun qaulus sahabi ni bukan hujah. Bukan hujah semata-mata qaulus sahabi aja. Kalau ada dikuatkan oleh benda lain tak apa, tapi dalam konsep ataupun asas istidlal dalil mazhab Syafi'i, qaulus sahabi ni tidak dianggap sebagai hujah. Sebab tidak, ismah itu bukan pada qaulus sahabi, tapi ismah itu pada wahyu. Jadi bila sahabat berijtihad sekalipun, apatah lagi kalau sahabat berijtihad, Imam Syafi'i kata hum rijal nahnu rijal wa hum rijal. Nampak tak?
Jadi kefahaman tu boleh datang pada orang yang selepas daripada kurun yang awal. Jadi benda itu ijtihad. Bila ijtihad tidak boleh kita nak batalkan dengan ijtihad yang lain. Dah maklumlah kita bahawa ulama Syafi'iyah ni ramai ahli-ahli hadis di kalangan ulama Syafi'i. Kalaulah sabit bahawa nukilan sedemikian datang, tentulah mereka akan mentakib ataupun akan menyaring balik ataupun membuat pandangan, melihat balik pandangan Imam Syafi'i pada masalah selawat. Tapi masalah ni tidak berlaku. Nampak? Dan ni kata ni biasalah berbeza mazhab ni. Dia akan, kita baca mazhab Hanafi, kitab dia akan rot pandangan mazhab Syafi'i. Kita baca mazhab Maliki, dia akan rot lah pandangan Hanafi, Syafi'i dan seumpamanya. Wa syanna'u 'alaihi al-khilafa fiha, mereka mengkritik berlaku khilaf pada masalah ini. Siapa dia? Minhum at-Tabari wal Qushairi wa ghairu wahid. Imam Tabari, Imam Qushairi dan bukan seorang saja. Qala Abu Bakar bin Munzir, yustahabu alla yusalli ahadun salatan, disunatkan jangan ada seseorang satu selawat illa salla fiha ala Rasulillah. Sunat seorang itu yusalli makna bukan selawat sembahyang, disunatkan bahawa jangan ada seseorang sembahyang satu solat kecuali diselawatkan padanya ala Rasulillah, ke atas Nabi. Fa in taraka dzalika tarikun, kalau meninggalkan perkara itu oleh seseorang yang tinggalkan, ada orang tak buat, tak selawat dan sembahyang, fa salatuhu mujzi'atun fi madhhabi Malikin, maka sembahyang orang itu dikira dah diterima, dah cukup di sisi mazhab Maliki. Sah mazhab Maliki, maknanya kira sembahyang tu sah, kalau tak selawat pun sah juga. Wa ahli Madinah, dan mazhab ahli Madinah, wa Sufyan ats-Tsauri wa ahli Kufah min ashabir ra'i, dan di sisi ahli Kufah daripada ashabir ra'i mazhab Hanafi ni, wa ghairihim, dan selain pada mereka. Wa huwa qaulu jumali ahli al-ilmi, itu perkataan ramai di kalangan ahli ilmu. Wa hukiya an Malik wa Sufyan annaha fi tasyahhudil akhir mustahabbah, dihikayatkan daripada Imam Malik dan Sufyan ats-Tsauri bahawa selawat pada tasyahud akhir itu sunat, wa anna tarikaha fi tasyahudi musyi, dan orang yang meninggalkan selawat dalam tasyahud itu, orang itu musyi, melakukan perkara yang apa ni, yang tak elok, tapi tidak menyebabkan sembahyang itu batal. Wa syadza Syafi'i, ada habis lagi. Wa syadza Syafi'i, tak apalah, dan telah syadz oleh Imam Syafi'i, telah terkeluar daripada jalan ramai ni oleh Imam Syafi'i, fa aujaba ala tarikiha fi shalah al-i'adata, beliau mewajibkan ke atas orang yang meninggalkan selawat dalam sembahyang kena ulang balik sembahyang. Wa aujaba Ishaqu aidan al-i'adata ma'a ta'ammudi tarkiha dan nisyan. Dan Ishaq ibnu Rahuyah, dia juga berpandangan wajib kena ulang ma'a ta'ammudi tarkiha, dalam keadaan sengaja tinggal selawat, itu wajib ulang. Duna nisyan, tapi terlupa tidak wajib ulang sembahyang. Wa haka Abu Muhammad bin Abi Zain an Muhammad bin Mawaz anna salata ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fardhah. Dihikayatkan daripada Muhammad bin Abi Zaid, daripada Muhammad bin Mawaz, bahawa selawat ke atas Nabi itu fardu, wajib. Qala Abu Muhammad yuridu laysat min faraidis salah, maksudnya bukan daripada kefarduan sembahyang. Fardu tu maknanya bukan daripada kefarduan sembahyang, tapi wajib di luar lah. Qala Muhammad bin Hakam wa ghairuhu wa Hakam bin Qassar wa Abdul Wahhab anna Muhammad bin Mawaz yaraha faridatan fi salah. Ibnu Qassar juga, ini ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah. Dan Abdul Wahhab juga ulama Malikiyah berpandangan bahawa Muhammad bin Mawaz mengatakan fardu itu dalam sembahyang sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Wa haka Abu Ya'la al-Abdi al-Maliki 'an al-madhhab fiha thalathata aqwalin fi shalah. Abu Ya'la al-Abdi meriwayatkan dalam mazhab Maliki ada 3 qaul pada sembahyang ni. Al-wujub, wajib, wan nadba, sunat, was sunnata, dan sunnah. Jadi sunat dengan sunnah ni maknanya lebih tuntutan sunnah tu lagi kuat lah. Wa qad khalafa al-Khattabi
min ashabi Syafi'i, dan telah menyalahi oleh Imam Al-Khattabi, yang mana beliau ni daripada ulama mazhab Syafi'i, wa ghairuhu, dan selain daripada Khattabi menyalahi Asy-Syafi'iyyah, menyalahi pandangan Imam Syafi'i fi hadhil masalah, pada masalah ini. Qala Al-Khattabi wa laysat biwajibatin fi shalah, dia mengatakan selawat ini tidak wajib dalam sembahyang. Wa huwa qaulu jama'atil fuqaha illa Syafi'i, itu pandangan ramai di kalangan fuqaha kecuali Imam Syafi'i saja. Wala a'lamu lahu fiha qudwah, dan aku tidak tahu pada masalah ini ikutan. Maknanya Imam Syafi'i ambil mana dia tak tahu. Macam kita kata, hatta kalau Imam Syafi'i pandangan dia yang tidak disarihkan oleh sebelum ini, maka tak ada masalah, dia mujtahid, maka ijtihad dia mu'tabar. Wa dalilu ala annaha laysat min furudhi salat. Beliau tu Imam Qadiyah datangkan apa? Dalil yang menguatkan pandangan mazhab Maliki. Wa dalilu ala annaha laysat min furudhi salat. Dalil bahawa selawat itu bukan daripada kefarduan sembahyang. Amalus salafis salih, amalan pada salafus salih. Qabla Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i. Wa ijma'uhum alaih, dan persepakatan mereka atasnya. Wa qad syana an-nasu alaihi fi hadhil masalah jiddan, dan sungguhnya mengkritik orang ramai, yakni ulama-ulama secara umum mengkritik ke atas Imam Syafi'i dalam masalah ini. Nampak? Wa hadha tashahhud Ibnu Mas'ud. Ini tashahhud Ibnu Mas'ud alladhi ikhtarahu Syafi'i, yang dipilih oleh Imam Syafi'i, huwa alladhi 'allamahu lahu Nabi. Itulah tashahhud yang diajar kepadanya oleh Nabi. Laisa fihi as-salatu 'ala Nabi. Dalam tashahhud itu tak ada selawat atas Nabi. Mana at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul, yang sampai akhir tu. Sampai apa? Sampai assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Situ kan? Itu tashahhud tu. Dalam tashahhud Ibnu Mas'ud ada tak selawat? Tak ada. Selawat tu lepas dia tu kan? Selawat itu selepas daripada syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi dalam lafaz tasyahud yang diajar baginda Nabi kepada Ibnu Mas'ud, yang mana Imam Syafi'i ambil riwayat itu dijadikan tasyahud yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, tak ada juga. Datang selawat lepas tasyahud. Nampak? Hatta wa kadzalika kullu man yarwi at-tashahhud 'ani Nabi. Begitulah juga setiap orang yang meriwayatkan tasyahud daripada Nabi, ka Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Jabir wa Ibnu Umar wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Musa Al-Asy'ari wa Abdullah bin Zubair lam yadhkuru fihi salatan 'ala Nabi. Mereka tidak sebut dalam tasyahud itu selawat ke atas Nabi. Wa qad qala Ibnu Abbas wa Jaizun wa Ibnu Abbas wa Jabirun, berkata Ibnu Abbas dan Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah mengajar kami bacaan tasyahud sebagaimana baginda mengajar kami Quran. Dia ajar Quran, sebut satu-satu. Dia panggil kumpul sahabat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sahabat ulang. Macam mana dia ajar Quran? Nabi baginda baca ayat, sahabat ulang ikut, ulang-ulang. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat bacaan tasyahud sebagaimana dia ajar Quran. Jadi riwayat tasyahud yang diriwayat ramai pun tidak menyebut selawat termasuk dalam tasyahud itu. Wa nahwu an Abi Sa'id. Wa qala Ibnu Umar kana Abu Bakr yu'allimuna at-tashahhud. Jadi kita kena baca dah. Ni satu isu. Sekarang ni kalaulah kita katalah kita nak pegang hati, pegang mazhab lah. Dah belajar dah. Contoh. Kalau orang cakap tu sombong lah sikit. Saya tak mau pegang mazhab, saya nak pegang hadis. Saya belajar dah hadis, contohlah. Jadi sebenarnya pandangan itu masalah pada masalah wajib ataupun tidak. Masalah tuntutan selawat dan sembahyang tu ada pandangan. Dalam sembahyang, yakni selepas tasyahud, disuruh dan ditutup selawat tu memang ada. Tapi masalahnya yang dibincangkan oleh pengarang ni kewajipan. Sebab wajib ni hukum. Macam mana Imam Syafi'i boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib? Itu isu. Apa? Bukan makna bila kita tahu dah ada wajib kita tak payah baca. Ni orang panggil faham tak betul. Sebab itu mengaji ni kena ngaji dengan manhaj yang betul, dengan sumber yang betul, guru yang betul. Orang nak cerita benda lain, tiba-tiba dia faham kot lain. Banyak ni. Tujuan kritikan ataupun panjang Imam Qadiyah bincang bukan tujuan mana dah payah baca. Gigi faham tak payah baca. Jadi ni pemahaman pelik ni. Nampak?
Bacaan tu memang disuruh baca, cuma suruh tu sunat atau wajib. Maka wajib itu dikritik kerana wajib satu hukum syarak. Hukum syarak ni mesti ada dalil. Adapun dituntut baca dan disunatkan baca, itu memang sabit. Memang sabit. Ala kulli hal, orang yang baca tu dia akan betul selamat daripada semua mazhab lah. Maknanya atas mazhab lah yang mengatakan wajib bacaan sawat tak sunat. Nampak tak? Atas mazhab Syafi'i memang wajib, kalau tak baca jadi batal sembahyang. Wa qala Ibn Umar kana Abu Bakar yu'allimuna at-tashahhuda 'ala al-minbari kama yu'allimuna as-sibyana fil kutab. Kata Ibn Umar, Sayyidina Abu Bakar ajar kami bacaan tasyahud di atas mimbar sembahyang, mimbar khutbah. Dia mengajar sebagaimana mengajar kanak-kanak fi kutab. Kutab ni makna pengajian lah, pengajian kat orang baca kutab. Jamak ni kata apa ni? Kutab lah, kutab. Kata apa nama ni? Pada zaman dulu kan orang mengaji muqaddam, mengaji Quran secara halaqah. Tu nama kutab. Mereka yang mengajar kanak-kanak baca Quran, mengajar huruf, mengajar kenal. Jadi Sayyidina Abu Bakar, dia apabila menjadi khalifah, dia ajar bacaan tasyahud atas mimbar. Macam ajar kanak-kanak, mengajar sebagaimana mengajar kanak-kanak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai ulang ikut-ikut. Sampailah mereka tahu dan mereka boleh lekat bacaan tersebut. Wa 'allamahu aidan 'ala al-mimbar Umar bin Khattab, dan juga mengajar tasyahud di atas mimbar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada orang buat itu ni tak? Kira surah ke cikgu tadika. Surah cikgu tadika lah ajar. Betul lah, makna penting lah. Pak mari sembahyang dah tahu tu gedak je tasyahud. Patut apa nama ni, Tok Imam kena ajar sekali. Ajar tasyahud supaya ikut seorang-seorang. Wa fil hadis la salata liman lam yusalli alayya, tidak ada sembahyang ke atas orang yang tidak selawat ke atasku. Ada ni, ada hadis ni. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim. Okey. Cuma ada dalam rawi sanad itu seorang yang dhaif lah, ada rawi yang dhaif. Okay. Ala kulli hal, ada hadis tu. Jadi macam mana takwilannya? Qala Ibnu Qassab ma'nahu kamilatan, la salata ay la salatan kamilatan, tidak ada sembahyang yang sempurna. Aw liman lam yusalli alayya marratan fi umrihi, ataupun tidak ada sembahyang, tidak dikira sembahyang itu bagi orang yang tidak selawat ke atasku sekali dalam seumur. Tengok, dia akan selaraskan hadis dengan kefahaman atas mazhab. Tak apalah. Jadi kita ra'yilah, sebab pandangan mazhab ni kulluhum mu'tabar belaka. Wa dha'fa ahlul hadis kulluhum riwayat hadzal hadis, dan seluruh ahli hadis mendhaifkan riwayat ini. Fi hadis Abi Ja'far an Ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla salatan lam yusalli fiha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu. Siapa yang sembahyang satu sembahyang tapi dia tidak selawat dalamnya ke atasku dan ke atas ahli keluargaku, maka tidak diterima daripadanya sembahyang itu. Ini juga hadis yang menyokong mazhab Syafi'i. Tapi qala Daraqutni as-sawabu annahu min qawli Abi Ja'far. Pandangan yang betulnya, ini bukan kalam Nabi, ini perkataan Abu Ja'far. Perkataan Abu Ja'far Muhammad ibn Ali bin Husain. Lau sallaitu salatan lam usalli fiha ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala ala ahli baitihi la ra'aitu annaha la tatim. Kalau aku sembahyang satu sembahyang yang tidak aku selawat padanya ke atas Nabi dan ke atas keluarga baginda Nabi, nescaya aku berpandangan bahawa sembahyang itu tidak sempurna. Jadi bila tidak sabit hadis itu marfu' kepada Nabi, maka tak boleh nak buat hujah lah. Okay. Maka begitu khulasahnya khilaf dah masalah ini. Jadi kita baca itu sebenarnya dituntut.
Jadi kita mazhab Syafi'i kita berpandangan itu wajib, di sisi mazhab lain tidak wajib. Ya. Bahkan itu kalau tak baca sembahyang tetap sah. Tapi dituntut dan sunat itu, kesunatan dan tuntutan itu ada. Kemudian kata musannif rahimahullah, faslun fil mawadhi'il ladzi yustahabbu fiha salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yurghabu. Pasal pada menyatakan tempat-tempat yang disunatkan padanya selawat dan salam ke atas Nabi dan digalakkan. Min dzalika fi tashahhud. Min dzalika fi tashahhudis salah kama qaddamna. Dan di antara tempat yang disunatkan tu pada tasyahud sembahyang. Jadi pada sembahyang memang sunat. Jadi kita mazhab Syafi'i yang i'tikad wajib tak ada masalah lah. Tak kita akan baca, cuma kita i'tikad wajib ya. Kama qaddamnahu, sebagaimana kita telah dahulu sebut. Wa dzalika ba'da tasyahhudi wa qabla du'a. Berlakunya bila? Selepas tasyahud dan sebelum doa. Tempatnya situlah sebagaimana kita baca. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Ali al-Qadhi bi qira'ati alaihi rahimahullahu ta'ala qala hadatsana al-Imam Abu al-Qasim al-Balkhi qala hadatsana al-Farisi an Abi al-Qasim al-Khuzai an Abi Sa'id al-Haytham ibn Kulayb an Abi Isa al-Hafiz at-Tirmizi. قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة ابن شريح حدثني أبو هاني الخولاني أن عمر بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. Bahawa daripada Fadalah bin Ubaid, dia berkata Rasulullah mendengar seorang lelaki yad'u fi salatihi, dia berdoa dalam sembahyangnya, falam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak selawat ke atas Nabi. Dan sembahyang tidak baca selawat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajila hadha, orang ini gopoh dia ni. Sembahyang ni tasyahud tak baca selawat dah ni. Apa dah? Gopoh dia ni. Thumma da'ahu, kemudian Nabi panggil lelaki ini. Faqala lahu wa li ghairihi, dan baginda berkata kepada dia dan orang lain, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa thana'i alaihi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa. Ni dalam doa lah ni. Nabi kata apabila seorang kamu doa, ini nampaknya hadis ini apa nama ni, doa ni. Ni doa berkaitan dengan doa ni. Jadi solah dengan maksud doa. Solah dengan maksud doa. Apabila seseorang kamu berdoa, falyabda bitahmidillah. Bila berdoa tu jangan gopoh. Nabi kata orang ini dia berdoa dalam keadaan gopoh. Nak doa minta terus. Ya Allah, mintalah begini. Tak ada mukadimah, tak ada penutup. Jadi Nabi SAW panggil dan beritahu kepada para sahabat yang lain, apabila seorang kamu berdoa, falyabda bitahmidillah, maka mulakan dengan memuji Tuhan wa thana'i alaih, memuji dan memuji Allah Ta'ala. Thumma liyusalli ala nabi, kemudian selawat ke atas Nabi SAW. Thumma liyad'u ba'du bima syaa, kemudian doalah dengan apa doa yang kamu nak. Itu adab dan tertib kita berdoa. Wa yurwa min ghairi hadha sanadi bitamjidillah, tak ditahmid. Dalam riwayat lain sebut tamjid. Tamjid mengagungkan Tuhan. Samalah wa huwa asah. Dan riwayat tamjid ini katanya lebih asah. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala ad-du'a was salatu mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Doa dan sembahyang itu dia tergantung antara langit dan bumi. Tuhan tak terima ibadat doa dan juga sembahyang. Fala yas'udu ila Allah minhu syai'un, tidak akan diangkat kepada Allah sesuatu hatta yusalli ala nabi, sehingga orang itu yusalla, hatta yusalla, sehingga diselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni nak khabar apa? Nak khabar bahawa amalan doa kita, sembahyang kita, dia antara langit dan bumi, maknanya tidak terangkat, tidak kabul, tidak diterima sehinggalah diiringi dengan selawat dalam doa ataupun dalam sembahyang. Tiba-tiba mari puak Pak Wahab, dia kata ni menunjukkan Tuhan duduk atas. La yas'adu ilallahi.
Orang nak cerita benda lain. Fokus tu tak kena. Fokus tak kena. Istidlal boleh nak kata ni istidlal, tapi istidlal tidak kena. Nampak tak? Eh? Ada je tempat-tempat yang boleh di ibarat-ibarat yang boleh menyokong. Apa ni mazhab mereka pun gunalah. Guna. Nampak tak? Kalau tempat tu makhluk, maka makhluk mesti bertempat. Kalau makhluk itu mesti bertempat. Maka dan tempat itu makhluk sebagaimana kamu kata. Dia nak berhujah dengan Asy'ariyah. Maka kalau tempat tu makhluk, tempat tu bertempat dah. Kalau makhluk tu bertempat, okey, dan tempat itu makhluk, maka kita tak boleh kata Tuhan bermakhluk. Tuhan tu bertempat sebab tempat tu makhluk. Maka tempat tu bertempat dah. Tempat tu bertempat dah. Tempat tu bertempat. Boleh jawab tak? Boleh jawab. Siap mau jawab sini. Jawab dalam sesi lain. Biarlah masuk dalam apa ni perbincangan ni. Tapi nak kau cara berfikir yang tidak kena dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. La yas'udu ila Allah, tidak diangkat dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima. Tidak terima. Sebab bila kita kata la yas'udu ila Allah, maka kalau nak faham secara hakikat, maka yang awal pun kena faham secara hakikat. Maknanya sembahyang kita gantung, kebang sembahyang. Berterbangan duduk antara langit bumi. Kalau secara hakiki, ayat yas'udu tu maksud naik gitu, maka dia bergantung juga lah. Nampak tak? Tak naik lah. Duduk terawang-awang. Doa dan juga apa nama ni, selawat sembahyang tu. Sebab itu apa nama ni, pada bahagian dia nak takwil, dia takwil. Tapi pada bahagian ni tak mau takwil. Sini adakah mereka memaksudkan dia doa dan sembahyang tu duduk antara langit bumi? Dia takwil tak? Tak takwil. Maknanya sembahyang dan doa tu duduk antara langit bumi lah. Gitu. Maksudnya ya. Maksud hadis ni maksud apa? Tidak diterima kan? Takwil tak? Takwil. Dah berapa yang sudu apa takwil? Pada hadis yang sama. Faham? Kalau dia tak takwil, makna pada dia sembahyang tu langit bumi duduk gini ya. Duduk di atas langit bumi. Faham tak? Saya takwil dia langit bumi gitu. Lepas tu buat mana? Tak tahu. Tiup angin bergerak aku. Tak tahu lah ke mana. Tak tahu. Tak nak fikir. Pasti dia kata makna terikat antara langit dan bumi. Itu makna benda. Terikat antara langit dan bumi. Dia takwil tak? Mesti dia takwil. Makna tidak diterima. Pada masalah amalan sembahyang, dia takwil dengan langit bumi. Ke dia kata, kalau dia kata sungguh tu memang orang tu hebat. Dia kata sembahyang tu terikat sungguh antara langit dan bumi. Hebat lah gitu. Ya? Kalau kita mari ajak pergi minum. Tak mari kita ajak pergi makan nasi goreng. Mesti dia kata terikat ni maknanya Tuhan tak terima. Dan memang maksud hadis pun amalan doa dan sembahyang tidak diterima. Dia ibarat mu'allakun bainas sama'i wal ardh. Situ dia takwil. Tapi fala yas'udu ila Allah tak boleh.
Takwil tak? Masuk balik Ustaz. Boleh terus balik Okay. Online balik Muaz. Putus tadi. Okey boleh samalah. Man atani masyan ataituhu harwala. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari anak. Man atani harwalan ataituhu jariyan. Siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berlari anak, aku datang kepadanya dalam keadaan berlari laju. Okay. Yang pertama, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan? Maknanya kita datang ke Tuhan dengan jalan, kita jalan sungguh kan? Okay. Tiba-tiba dalam ayat ataituhu harwala, aku datang dengan berjalan. Boleh kata Tuhan berjalan? Orang ni dia kata Tuhan ada harwala dia, tapi yang kaifiat yang kita tak tahu. Tuhan ada jar, lari tapi dengan cara kaifiat yang tak tahu. Yang pertama, dia takwil sebab kita datang ke Tuhan, kita jalan mana tu? Bukan masalah nak berjalan. Iqbal, menghadap kepada Tuhan. Dia takwil. Tiba-tiba bab Tuhan tak takwil pula. Tak boleh. Boleh situ dah. Banyak pula dah. Okey, sambung baca hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Apa tadi? Okey, wa an Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima'nahu qala wa ala ali Muhammad. Kata anin Nabi. Daripada Nabi, dia dalam hadis tu disebut apa? Wa ala ali Muhammad. Selawat juga kepada ahli keluarga Nabi. Wa ruya anna du'a mahjubun hatta yusalli da'i 'ala nabi. Diriwayatkan bahawa doa itu terhijab. Makna terhijab dengan maksud tidak diterima sehingga seorang yang berdoa berselawat ke atas Nabi. Wa an Ibn Mas'ud idza arada ahadukum an yas'ala Allah shay'an falyabda' bihamdihi wa thana'i 'alaihi bima huwa ahluh. Apabila seorang kamu ingin meminta kepada Tuhan sesuatu, maka mulakan dengan memujinya. Memuji dan memuji Allah Ta'ala, sebut puji Tuhan bima huwa ahlu dengan yang layak dengan Tuhan. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diselawat kata Nabi. Thumma liyas'al. Kemudian dimintalah fa innahu ajdaru an yanjah. Kerana itu lebih layak untuk diterima dan dimakbulkan hajatnya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'aluni ka qadahir rakib. Nabi kata jangan kamu jadikan aku ka qadahir rakib, seperti qadah ni bekas minum, air orang yang menunggang. Jadi kalau kita tengok zaman dulu kan, orang naik unta, naik kuda, dia akan bawa bekas air untuk tujuan mudah untuk minum. Jadi bekas air tu dia akan ikat pada belakang kuda atau kenderaan dia. Faham tak? Dia ikat pada tali belakang kuda dia. Jadi bekas air tu bila nak guna, dia akan ambil lah. Biasa tak mana, tak pada belakang, sebab itu tempat dia letak barang-barang. Jadi bekas air tu diikat pada belakang. Nabi kata jangan kamu jadikan aku seperti bekas air yang diletak oleh penunggang di belakang tunggangan ni. Maknanya dia letak Nabi tu belakang. Fa inna raqiba yamla'u qadahu thumma yada'uhu, kerana orang yang menunggang dia akan memenuhkan bekas air dia, qadah dia, cawan dia, kemudian dia pun letaklah, biarkan saja bila nak guna dia guna. Wa yarfa'u mata'ahu, dan dia angkat barang-barangnya. Fa in ihtaja ila syarabi syurbihi, jika dia ingin untuk minum minuman, awil wudu ataupun berwuduk, tawadda, dia wudu. Wa illa haraqahu, kalau tidak dia akan tuang air dalam bekas. Maknanya jangan buat Nabi gitu. Walakin ij'aluni fi awwalid du'ai wa awsatihi wa akhirih. Tapi jadikan aku selawat pada aku pada awal doa, pada tengah doa, pada akhir. Jangan tak belakang. Jangan biar seakan-akan bila nak saja guna. Macam bekas air orang yang menunggang kenderaan kuda dan seumpamanya. Qala Ibn Atha lid-du'ai arkanun wa ajnihatun wa asbabun wa awqat. Bagi doa tu ada rukun, ada asas dia, ada ajnihah, ada sayap dia, dan ada sebab dan ada waktunya. Fa in wafaqa arkanahu, apabila doa itu menepati asas dan rukunnya, qawiyah, dia akan jadi kuat doa itu. Wa in wafaqa ajnihatahu qara ila sama. Kalau doa itu menepati sayapnya, doa itu akan terbang ke langit, diterima oleh Allah. Wa in wafaqa mawaqitahu faza.
kalau dia menepati tempat, berdoa kena pada tempatnya, maka seorang itu akan menang, akan dapat apa yang dia nak. Wa in wafaqa asbabahu, dan jika seorang itu menepati sebab bagi doa, anjah, maka dia akan mendapat apa yang dia doakan. Okey, apa rukun dia? Fa arkanuhu, rukun doa, asas doa, hudurul qalbi, hadir hati, wariqatu, dan berlembut hati. Hati itu lembut, walistikanatu wal khusyuk, dan rendah diri serta khusyuk. Wa ta'alluqul qalbi billah, dan terikat hati, terkait dan terikat hati dengan Allah. Wa qat'uhu minal asbab, dan memutuskan hati daripada asbab-asbab dunia. Maknanya hanya mengharap pada Tuhan, tidak kepada asbab-asbab dunia. Itu arkanud doa. Wa ajnihatuhu. Okey, sayapnya apa? Sayap yang mampu doa itu terbang untuk diterima Tuhan. Apa dia? As-sidqu, iaitu benar dalam doa. Wa mawaqituhu, tempat waktunya. Waktunya bila al-ashab, waktu sahur, sebelum subuh. Wa asbabuhu, dan sebab untuk diterima doa, as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bil hadithi ad-du'a baina salataini alayya la yuraddu, doa di antara selawat ke atasku, makna kita mula dengan selawat, tutup dengan selawat. Doa yang duduk di antara dua selawat itu la yuraddu, tidak akan ditolak. Wa fi hadithin akhar kullu du'ain mahjubun dunas sama, setiap doa itu akan terhalang daripada langit. Fa idza ja'ati salatu alayya sa'idat du'a, apabila datangnya selawat ke atas aku dalam doa itu, maka dia akan naik ke langit, maknanya diterima. Wa fi du'a Ibn Abbas alladhi rawahu anhu hanashun qala fi akhirih, dalam doa Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Hanash, pada akhir disebut wastajib du'ai ya Allah, perkenankan doaku. Thumma yabda'u bis salati ala nabi, kemudian Ibn Abbas mula selawat ke atas Nabi. Fayaqulu Allahumma inni as'aluka an tusalliya ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika afdala ma sallaita ala ahadin min khalqika ajma'in amin. Ibn Abbas serta dan sebutkan selawat ke atas Nabi dalam doanya. Ya Allah, selawatkan kamu ke atas Muhammad, hamba engkau, Nabi engkau, Rasul engkau, sebaik-baik apa yang engkau selawat ke atas seorang daripada kalangan hamba engkau keseluruhannya. Wa min mawatinis salati alaih, dan pada tempat yang disunatkan doa ke atas, disunatkan selawat ke atas Nabi, inda zikri, ketika sebut Nabi. Wa sama'i ismihi, dan mendengar nama Nabi, au hadithihi, atau dengar hadis, au indal azan, ataupun ketika azan. Wa qad qala alaihi salam raghima anfu rajulin, raghima anfu ni kinayah daripada celaka. Celakalah lelaki, dzukirtu indahu, makna rugi dan celaka makna rugilah ni. Maksud asal gharima anfu makna ropong hidung. Jadi ropong hidung terpotong. Dan kinayah orang Arab menunjukkan bagi orang itu rugi, dan orang itu orang celaka. Siapa yang disebut aku di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak selawat ke atasku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa kariha ibnu Habib zikra Nabi SAW inda dhabhi, Ibnu Habib menyatakan pandangan makruh sebut nama Nabi ketika sembelih. Sembelih di sisi beliau lah, sisi sebahagian ulama masa sembelih bismillah Allahu akbar, tak ada selawat, sebab tidak datang warid selawat pada ketika sembelih. Wa kariha suhnun, begitu juga suhnun. Ini ulama Maliki belakang ni. Suhnun. Wa kariha suhnun as-salata alaihi inda ta'ajjub, ketika ta'ajjub bersama. Rasa ta'ajjub. Kita ta'ajjub, kita kata subhanallah masya-Allah. Ketika masa tu makna tidak sunat selawat lah, bukan tempat yang disunatkan selawat kerana tidak warid. Wa qala la yusalla alaihi illa ala tariqi al-ihtisab wa talabi thawab. Kata beliau, tidak disunatkan selawat ke atas Nabi kecuali atas jalan ihtisab, mencari redha, dan juga mendapatkan pahala. Jadi selawat itu ibadat, maka kita buat atas jalan untuk mendapatkan keredaan Allah dan mendapatkan pahala. Bukan makna kerana ta'ajub atau bukan kerana nak sembelih, tak ada. Itu tidak warid, kata beliau. Okey. Mana dia? Tapi di sisi mazhab kita sunat boleh lah, mana? Adalah
Rasanya dalam sembelih pun sunat. Dalam sembelih pun ada kesunatan selawat. Qala asfagu anil qasim mautinani la yuzkaru fihima illallah. Dua tempat yang tidak disebut padanya kecuali nama Allah saja. Apa dia? Az-zabihatu, iaitu ketika sembelih. Sembelih sebut nama Allah. Bismillah, Allahu akbar. Wal utas, dan ketika bersing. Alhamdulillah. Bersing-bersing sebut nama Allah, tak sebut tak selawat. Fala takul fihi ma ba'da zikrillah, maka tidak disebut selepas keduanya, selepas zikir pada Allah Muhammadur Rasulullah, tak sebutlah. Walau qala ba'da zikrillah sallallahu ala Muhammadin lam takun tasmiyatan lahu ma'allah. Okey, andai kata selepas dia kata alhamdulillah tu, lepas tu dia selawat. Ataupun selepas daripada sembelih dia selawat, adakah tu dikira menyertakan sebut Nabi berserta sebut Allah? Katanya walau qala ba'da zikrillah sallallahu ala Muhammad lam takun tasmiyatan lahu ma'allah, maka tidak dinamakan seorang itu membaca tasmiyah ni sebut nama Allah, tak dikata menyebut nama Nabi bersama nama Allah. Faham tak? Mana lepas sembelih bismillah Allah akbar sembelih, lepas sembelih dia selawat. Adakah selawat tu dikira seorang itu membaca dan menyebut nama Nabi dengan nama Tuhan sekali semasa bacaan sembelih? Tidak. Itu dikira amalan yang berasingan. Jadi yang tak bolehnya ialah ketika bacaan untuk sembelih bismillah Allahu akbar tu je. Jangan bismillah Allahu akbar Muhammadur Rasulullah. Sebab tempat itu tidak wali. Tapi kalau dia selawat lepas itu dikira ibadat yang berasingan. Tidak dikira tasmiyatan lahu, menyebut nama Nabi ma'allah, bersama Allah. Itu je. Jadi farkun, beza tu sikit je. Yang tidak boleh jadi makna perbuatan. Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, lepas alhamdulillah tu, kalau lepas alhamdulillah, lepas orang bersih alhamdulillah, lepas tu selawat, itu dikira ibadat lain tu. Bukan dikira sebut sekali nama Nabi dengan nama Allah. Wa qalahu ashhab qala wala yanbaghi an taj'ala as-salatu 'ala an-nabi fihi isnanan. Katanya dan tidak sayuria dijadikan selawat ke atas Nabi fihi, padanya, pada ketika sembelih, istinanan, kerana apa? Kerana mengikut sunnah. Kerana mengikut sunnah, maknanya tidak diriwayatkan daripada sunnah bahawa Nabi SAW selawat di situ. Cumanya tengok dalam nota kaki tu, dalam ta'liq muhakkik kita ni, dia kata wa dzalika khilafan lisyafi'i haitsu qala la ukrihu ma'a tasmiyati 'ala bihati an yaqula sallallahu alaihi wasallam bal tuhibbu dzalik. Imam Syafi'i dia kata sunat lah. Sunat juga selawat ke atas Nabi masa sembelih, maksudnya bismillah Allah akbar tu sembelih, lepas tu sunat juga selawat ke atas Nabi. Warawan Nasa'i an Aus bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amru bil ikthari minas salati alaihi yaumal jum'ah. Suruhan membanyakkan selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat. Kemudian kata pengarang wa min mawadhinis salati wassalam dukhulul masjid, antara tempat yang disunatkan selawat dan salat ialah ketika masuk di seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kira esok ada lah sebab esok di masjid kebaikan. Ada soalan tak Ustaz Mak? Kita ada soalan sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.